Warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan sambung lagi dengan bab 1 rangsangan dan gerak balas. Okey, nama Cikgu Siti Fatimah dari SMK Seri Mawar. Okey, bab hari ini adalah rangsangan dan gerak balas dalam manusia. Okey, perubahan di sekitaran dikenali sebagai rangsangan. Apa saja yang menyebabkan kita akan bertindak balas kita sebut sebagai rangsangan. Contohnya, kita duduk kat tempat yang cahaya terlalu terang, mata kita akan mengecil. Itu rangsangan dia adalah cahaya lah. Contoh rangsangan termasuk cahaya, bunyi, bahagiannya. Okey, jadi sekarang motor lalu sebelah cikgu. Okey, so cikgu rasa telinga cikgu dengar lah. Okey, manusia menggunakan organ deria untuk mengesan rangsangan. Manusia ada 5 organ deria. Apa dia? Mata, telinga, hidung, kulit, lidah. Okey, ini adalah mata. Mata, telinga, hidung, lidah dan kulit. Okay, mata kita dari hadapan kita boleh nampak bahagian yang putih tu kita sebut sklera, dan yang kita nampak macam orang pakai contact lens tu kan, warna tu kan, itu iris. Tengah-tengah mata hitam tu yang kita nampak tengah biji mata hitam tu pupil. Okay. Kita tengok fungsi bagi setiap bahagian. Okey, ligamen bergantung, ketiak kuat yang memegang kanta pada kedudukannya, otot silia. Okey, otot silia, otot yang mengubah ketebalan kanta mata melalui pengecutan dan pengururan. Kanta mata pula adalah kanta cembung, lub sinar yang kenyal memfokuskan cahaya ke retina. Okey, ini adalah kedudukan bagi kanta mata. Sklera pula adalah lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan dia melindungi mata. So, dia akan melindungi mata kita lah. Okey. Koroid adalah lapisan hitam. Kat sini ada satu lapisan. Okey, lapisan hitam ada atas dan bawah ni. Itu adalah koroid. Dia akan mencegah pantulan cahaya dalam mata dan membekalkan oksigen dan nutrien pada mata. Okey. Bila warna hitam maksudnya dia akan menyerap cahaya dan seterusnya dia boleh tolong bekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Retina pula adalah lapisan yang mengandungi fotoreseptor yang mengesan cahaya. Fotoreseptor adalah pengesan cahaya, di mana dia akan hasilkan impas. Okey, dia akan hasilkan isyarat. So, ini adalah kawasan di mana adanya pengesan cahaya, iaitu fotoreseptor. Bahagian belakang sini adalah kita panggil dia bintik kuning, iaitu bahagian pada retina yang paling peka terhadap cahaya kerana terdapat banyak fotoreseptor. So, fotoreseptor boleh ada kat banyak 2-3 tempat. So, kat tempat yang kena dekat bintik kuning tu adalah tempat yang paling peka. Okey, saraf optik pula adalah gentian saraf. Okey, yang ni akan disambung terus ke otak dari retina ke otak. So, isyarat yang diterima oleh mata akan dihantar ke otak untuk ditafsirkan apa kita nak buat. Apa tindakan seterusnya. Otak akan bagi kat kita cadangan lah. Kalau kita boleh kawal, kita boleh kawal. Tapi kalau bukaan saiz mata, kita tak boleh kawal. Itu bukan kawal lah. Tapi yang lain-lain tu macam kita nak lari ke, kita nak tutup mata guna tangan ke apa tu, semua kita boleh kawal. Okey, seterusnya bintik buta, bahagian yang mana tak ada fotoreseptor lah. Kalau jatuh cahaya kat situ, kita tak boleh nampak. Okey, gelam maca ni adalah kawasan yang paling besar ni. Dia adalah bahagian jeli lub sinar yang mengekalkan bentuk mata kita, bentuk bola lah, bentuk bulat tu. Dan seterusnya, kalau bentuk dia bulat, dia boleh fokuskan cahaya terus ke retina. Bahagian depan sini, bahagian depan sini adalah konjungtiva, iaitu membran lub sinar yang melindungi bahagian hadapan sklera. Maksudnya mata putih kita ni sebenarnya depan mata putih kita tu ada satu lagi lapisan. Lapisan yang nipis tu kita panggil dia konjungtiva. Kerja dia adalah dia nak lindungi hadapan sklera. Okey. Dalam kawasan yang putih kat depan tu namanya gelam air. Dalam adalah gelam maca, yang depan gelam air. Pendalih lub sinar yang mengekalkan bentuk bola mata di mana dia boleh fokuskan cahaya ke dalam mata. Nampak tak? Bila bentuk dia macam tu, dia boleh bantu untuk fokuskan cahaya ke retina. Seterusnya ialah pupil, iaitu bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya yang masuk ke dalam mata. Okey, ni pupil, kawasan pupil ni tengah mata lah.
Okay, iris pula adalah bahagian berwarna mata yang mengawal saiz pupil. Orang duk pakai contact lens tu, saiz iris dia lah yang dia duk pi tukar tu. Okay, kornea adalah lapisan lut sinar. Okay, duduk depan sekali ni, depan biji mata hitam tu. Dia yang biaskan dan fokuskan cahaya ke retina. Ligamen pegantung adalah genti yang kuat yang memegang kantong mata pada kedudukannya. Itulah semua bahagian-bahagian dalam mata. Ulang kaji satu persatu bahagian-bahagian dalam mata. Yang pertama kornea, lapisan lut sinar yang biaskan dan fokuskan cahaya. Konjaktiva pula membran lut sinar yang melindungi bahagian hadapan sklera. Tengok konjaktiva ni dari bahagian depan lah. Okey, gelembung air, bahagian bendalih lut sinar yang mengekalkan bentuk bola mata dan fokuskan cahaya ke dalam mata. Gelem air yang duduk depan kalau yang belakang ni adalah gelem maca. Pupil, tengah-tengah ni. Ni pupil ni kat tengah-tengah ni. Okey. Dia bukaan di tengah iris yang mengawal kuantiti cahaya masuk ke dalam mata. Okey, iris adalah bahagian mata yang mengawal yang berwarna ni kat tepi-tepi ni. Tepi-tepi ni yang nampak cantik. Nak tengok mata dia coklat ke, biru ke, hijau ke apa ke. Yang ni lah. Mungkin bahagian iris. Warna dia berwarna dan dia boleh mengawal saiz pupil. So kalau dia makin dekat ni nanti saiz pupil akan jadi kecil lah. Okay, otot silia. Okay, duduk kat bahagian tu. Mengubah ketebalan kantong mata melalui pencutan dan pengenduran. Ligamen bergantung, genti yang kuat yang memegang kantong mata. Okay, dia duduk kat mana? Ligamen bergantung. Dia yang pegang kantong mata pada kedudukan. Tu orang yang bersin. Ligamen mata dia terputus ke, biji mata dia terkeluar. Ada kes lah. Mungkin dia punya, apa orang kata dah tak kuat dah, badan tu dah tak kuat kan. Masa bersin kena tutup mata. Kantong mata adalah kantong cembur lut sinar dan kenyal yang memfokus cahaya ke retina. Bila maca bahan jeli lut sinar yang duduk kat belakang, dia akan kekalkan bentuk bola mata dan fokuskan cahaya ke retina. Okay, sklera ni, bahagian depan lapisan teguh yang mengekalkan bentuk dan melindungi mata. Koroid adalah lapisan hitam. Okay, dia dekat sini. Dia yang akan cegah pantulan cahaya. Jadi bila cahaya tu masuk, diseraplah dia warna hitam dan dia akan bekalkan oksigen dan nutrien kepada mata. Okay, retina. Retina ni bahagian belakang mata kita, lapisan yang mengandungi banyak fotoreseptor. Dia akan kesan cahaya dan dia akan hasilkan impas saraf. Okay, bintik kuning pula adalah bahagian yang duduk dekat retina dan dia sangat-sangat peka kepada cahaya kerana ada banyak fotoreseptor di situ. Okay, bintik buta adalah bahagian pada retina yang tidak peka kepada cahaya. Kalau cahaya jatuh dekat situ, maka dia tak akan hantar impas saraf kepada otak. Saraf optik pula adalah getian saraf yang membawa impas saraf dari retina ke otak untuk ditafsirkan. So macam mana kita boleh nampak objek tu? Warna yang kita tetapkan tu sebenarnya, kenapa kita boleh nampak dia berwarna? Sebab dalam retina kita ni ada dua jenis reseptor, fotoreseptor. Ada sel rod dan sel kun. Okay, sel rod ni dia peka kepada kat mata cahaya yang berbeza. Termasuklah cahaya yang sama, tapi dia tak peka kepada warna cahaya. Maksudnya dia nak tahu cahaya tu terang ke tak terang. Macam tu. Dia tak kira warna apa, warna putih ke, hitam ke, merah ke, hitam lah cahaya hitam. Cahaya kuning ke, cahaya putih ke, dia tak kisah. Tapi yang pentingnya dia nampak banyak mana cahaya. Cahaya banyak ke, cahaya sikit. Itu adalah dia punya fungsi sel rod. Sel kun pula, dia peka pada cahaya dalam keadaan yang cerah. Okay, dia peka kepada warna cahaya. Dia boleh tahu warna tu biru ke, merah ke. Terdapat 3 jenis sel kun.
Ada 3 sel kod iaitu merah, hijau dan biru. Okey, ini adalah sel cone dan sel rod. Okey, retina ni ada 2 jenis fotoreseptor kan tadi cikgu sebut. Satu sel rod dan satu lagi sel cone. Okey, seperti ada rajah ni lah. Sel rod ni. Okey, yang warna-warna biru awak nampak ni. Cone macam bentuk aiskrim lah. Tajam-tajam macam sotong dilukis ni. Yang tu adalah bentuk cone. Okey, sel rod ni yang biru-biru tu dia peka kepada keamatan cahaya. Cahaya terang ataupun cahaya tak terang. So cahaya samar ke dia boleh nampak. Okey. Sel rod dia peka kepada keamatan cahaya. Tetapi dia tak peka kepada warna cahaya. Kena ingat tu. Sel cone pula dia peka kepada warna cahaya dalam keadaan yang cerah. Maksudnya kalau dia gelap pun dia tak boleh nak trace juga. Warna apa So terdapat 3 jenis sel cone. Sel cone yang peka kepada cahaya. Dia ada cahaya merah. Untuk peka kepada cahaya biru. Dan cahaya hijau. Okey. Sekarang kita masuk ke bahagian seterusnya iaitu telinga. Telinga. Okey, ini adalah bahagian telinga kita. Bahagian telinga ni boleh dibahagikan kepada 3. Telinga luar, telinga tengah dan telinga dalam. Telinga luar ni yang kita boleh nampak lah sampai setakat kita boleh korek telinga tu. Kita boleh nampak daripada luar tu. Yang tu kita panggil dia telinga luar. Okey, awak jenguk kat dalam tu sampai setakat lubang telinga tu je kita nampak. Lepas daripada tu kita dah tak nampak dah. Jadi kalau awak korek telinga, korek terlebih lepas sakit tu, maknanya dah terkena dekat gegenang telinga. Gegenang telinga ni bahagian yang paling depan sekali lah untuk telinga tengah ni. Lepas gegenang telinga ada osikel. Selepas osikel tu jendela bujur. Kemudian dah masuk ke bahagian dalam lah. Nak dekat otak lah, dalam lah. Iaitu salur separuh bulat. Okey, saraf auditori dan koklea. Okey, jom kita tengok seterusnya. Fungsi bahagian telinga. Telinga luar dulu tadi tu yang cuping telinga lah. Cuping telinga ni kenapa Allah bagi bentuk dia tu macam bulat macam tu. Sebab kerja dia nak kumpul, dia nak hantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Dia macam ada tempat mengumpul lah. Macam kita tengok kalau mangkuk. Bentuk bulat macam tu dia boleh kumpul banyak ayat. So telinga kita bulat elok macam tu. Kerja dia nak kumpul dan nak hantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Salur telinga yang tempat kita duk korek telinga tu pula, kerja dia nak hantar gelombang bunyi ke dalam gegenang telinga. Telinga tengah. Gegenang telinga yang warna biru tadi tu dia bergetar, dia ikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya dan memindahkan getaran ke osikel. Manakala osikel pula dia terdiri daripada 3 tulang kecil. Kerja osikel ni dia nak kuatkan getaran bunyi yang lalu dekat dia tadi tu dan dia pindahkan ke jendela bujur. Manakala jendela bujur, dia akan kumpul, dia akan hantar gelombang bunyi dari osikel ke koklea. Okey, tiup. Ada satu tiup dalam tu nama dia tiup eustatio. Dia akan imbangkan tekanan udara di kedua-dua belah gegenang telinga. Sebab tu lah kalau kita duk kerja pusing-pusing buat stand ke, buat apa ke, naik boat ke, kita rasa tu buat ambing kan. Tekanan di kedua-dua belah telinga kita tu dia tak seiring, jadi kita rasa pening. So tiup eustatio ni kerja dia nak imbangkan balik tekanan di kedua-dua belah telinga. Maka kita akan duduk dalam keadaan yang seimbang. Okay, telinga dalam pula yang start mula-mula sekali adalah koklea. Di mana koklea ni dia ada bendalir. Okay. Dia boleh mengesan dan menukar getaran bunyi kepada impas saraf. Salur separuh bulat pula pun ada cecair juga. Dia akan kesan kedudukan kepala dan bantu untuk keseimbangan badan. Tadi tiup eustatio dia nak bantu tekanan dua-dua tu bagi elok balik. Salur separuh bulat ni yang akan membantu kita untuk keseimbangan badan. Okay, saraf auditori pula adalah saraf yang hantar impas saraf. Okay, dia akan hantar impas saraf sampai ke otak untuk ditafsirkan. So, otak kita akan habang lah. Bunyi ni kuat sangat ke, bunyi yang suara sedap ke, bunyi yang menyakitkan ke. So, kita akan buat tindakan seterusnya lah. Nak tutup telinga ataupun nak lari duduk tempat lain ke. Kita ulang balik satu persatu fungsi bagi setiap bahagian telinga. Kita tengok cuping telinga, dia kumpul dan hantar gelombang bunyi ke dalam salur telinga. Okay, yang kedua salur telinga yang tengah-tengah ni. Salur telinga. Tengah-tengah ni hantar gelombang bunyi ke dalam gegenang telinga.
Lagi. Gangrenan telinga iaitu membran nipis. Tak nampak tau. Jangan duk pergi boleh nampak pula. Dia duk dalam, dia duk pergi korek teringin nak tahu pula macam mana. Bergetar mengikut frekuensi gelombang bunyi yang terkena padanya. Kalau kita tengok gendang kan, kalau kita ketuk gendang tu, atas dia tu akan bergetar. Sama juga dengan telinga kita. Kita panggil dia gendang. Dia adalah membran yang sangat nipis. Okay, jangan sampai membran tersebut terkoyak lah. Awak jangan cedera pada. Okay, ossicle pula ni ada 3 tulang kecil. Okay, 3 tulang kecil. Dia akan kuatkan getaran bunyi lalu dia akan pindahkan ke jendela bujur. Okay, ini adalah jendela bujur. Okay, jendela bujur lah, over window. Okay, over window ni kerja dia nak kumpul dan hantar getaran bunyi ke dalam ossicle. Dan kan, Tube Eustachian imbangkan tekanan udara di kedua-dua belah kegenang telinga. Koklea. Okay, ni dia koklea macam siput tu. Dia ada bendalir dalam tu. Dia kesan dan tukar getaran bunyi kepada impuls saraf. Kalau suara bulat-bulat dia mengandungi bendalir di mana boleh mengesan kedudukan kepala dan bantu mengawal keseimbangan badan. Tube Eustachian mengimbangkan tekanan udara di kedua-dua belah kegenang telinga. Kita akan belajar yang seterusnya iaitu hidung, lidah, kulit pada pelajaran akan datang. Jadi sebelum kita habis ni, kita nak bincang sedikit soalan formatif yang boleh kita jawab lah. Okey, kita start dengan lengkapkan mekanisme penglihatan yang berikut. Jadi cahaya akan masuk ke mana dulu? Cahaya sebenarnya akan masuk ke kornea. Seterusnya ke gelam air. Kemudian ke pupil. Daripada pupil ke kantar mata. Seterusnya gelam maca. Okey, kemudian retina. Ke saraf optik dan seterusnya ke otak. Struktur telinga yang manakah tidak akan mempengaruhi mekanisme pendengaran kalau rosak? Dia adalah salur separuh bulat. Sebab salur separuh bulat ni untuk keseimbangan. Kalau dia rosak, awak tak nak diri tegak lah. Awak rasa macam nak terbalik. Okey, lain-lain soalan 3, 4, 5, 6 kita akan bincangkan pada pelajaran akan datang. Okey, setakat tu saja. Bye-bye.